Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang semua. Sehari dua ni kecoh pasal hias kubur pula dah. Puncanya ada seorang upload gambar Syekh Nuruddin duduk tepi kubur arwah Syekh Zamzami. Syekh Zamzami ni orang alim yang soleh. Jadi dalam gambar tu nampaklah kubur Syekh Zamzami ni dihias cantik. Apalagi inilah peluangnya lebih-lebih perleh nak tunjukkan pada masyarakat bahawa Syekh Nuruddin tak ikut ulama, terutamanya mazhab Syafi'i dalam bab hias kubur dan binaan atas kubur. Benda ni dia berangkai dari isu akad nikah sebelum ni lah. Rora dah kepala dia. Padahal sebelum ni pun Rora dan Mazhar pun pernah bergambar dekat kubur yang di atasnya ada binaan. Tapi macam biasalah, mereka buat boleh, kalau orang lain buat jadi bid'ah. Jadi aku nak bagi tahu hampa pandangan ulama tentang isu ni, yakni hukum bina binaan dan hias kubur. Dan kemudian aku akan cakap sikit sebab apa Rora post gambar tu, dan dia bertanya pula tentang hukum, sama ada dia jahil ataupun dia ada penyakit hati. Baik, apa hukum hias kubur dan bina binaan atasnya? Hukum membuat binaan di atas kubur atau menghiasnya adalah makruh sekiranya tanah perkuburan tu adalah tanah sendiri, dan haram hukumnya jika kubur tu di tanah wakaf, seperti yang disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Aku baca terjemahan dia. Dan makruh membangun kuburan tanpa ada hajat, misalnya takut dibongkar atau takut dibongkar haiwan buas atau takut rosak oleh banjir, kerana telah sahih larangannya. Makruh membangunkan binaan ini jika di tanah milik sendiri. Adapun jika membangunkan binaan di atas kubur tanpa ada hajat, sebagaimana yang disebutkan tadi, atau membangunkan kubah, membina kubah di kuburan yang disediakan umum, iaitu yang biasanya penduduk kampung menguburkan di situ, baik diketahui orang yang menyediakan makam tersebut atau tidak, atau membangun kuburan di permakaman yang diwakafkan, maka haram hukumnya membangunkan binaan kubur tersebut dan wajib dibongkar kerana bangunan sifatnya kekal setelah hancurnya mayat. Ini boleh menjadikan sempit bagi muslimin yang lain tanpa ada tujuan sama sekali. Adapun kubur-kubur Nabi, ini dia yang dikecualikan. Dikecualikan daripada hukum yang kita baca tadi. Adapun kubur-kubur Nabi, orang-orang soleh dan wali-wali dikecualikan seperti yang disebutkan di dalam kitab I'anah Syarah Fathul Mu'in. Okey, dengar terjemahan dia. Al-Bujairami berkata, sebahagian ulama mengecualikan kuburan para nabi, para wali, orang yang mati syahid, orang-orang soleh dan semisal dengan mereka. Maksudnya, kalau kuburan mereka maka tidak, kalaulah dibina di atas kubur orang-orang yang disebutkan tadi, maka hukumnya tidak makruh. Ibarat dari Ar-Rahmani adalah memang benar makruh membuat binaan di atas kubur, tetapi kuburan orang-orang saleh boleh dibangunkan walaupun kubah, tujuannya untuk menghidupkan ziarah dan tabaruk. Al-Halbi berkata, walaupun membangun kuburan salihin tersebut di tanah pemakaman umum, yakni tanah yang disediakan untuk kuburan umum. Maksudnya, walaupun perkuburan itu perkuburan umum, maka boleh buat binaan di atas kubur orang-orang salihin dan nabi ataupun wali-wali. Baik, jadi benda ni ulama-ulama dah bincang, perkara ni dah settle lah kita kata, dan ada khilaf dalam isu ni. Jadi kenapa tak mau raikan khilaf? Bila tang hampa kita kena raikan khilaf, tang orang lain hampa lupa pula raikan khilaf. Jadi budak-budak Wahabi hak bangang-bangang tu, dia kata bila masa benda ni settle lah, masa ulama bincang lah, mereka tak erti, mengaji pun malas kan. Dalam kitab semua dah bincang lah benda isu ni. Faham tak? Cuma ada khilaf, kita railah, yang kata boleh, yang kata tak boleh, kita lapang dada je lah, kan. Jangan jadi macam Puak Wahabi ni, tang mereka, okey, tak ada masalah, tang orang lain lah. Okey. Kemudian pasal Rora post gambar tersebut, sama ada dia jahil tentang hukum tersebut, mungkin dia tak pernah belajar atau tak pernah baca kot dalam masalah ni. Walaupun ada PhD, tapi tak semestinya dia tahu semua. Cuma bila tak tahu, buat cara tak tahulah kan. Kalau tak tahu tapi buat macam tahu, orang akan tahu dia tu bodoh. Dia rasa dia boleh bahan Syekh Nuruddin. Rupa-rupanya Syekh Nuruddin tak buat salah pun. Syekh Nuruddin ni orang ulama, dia tahulah hukum-hukum ni, takkan dia nak langgar kot. Kan. Tapi dengan Wahabi ni saja. Okey, tak apalah. Kemudian kalau dia tahu hukum,
tapi dia post kerana nak burukkan Syekh Nuruddin, maka itu orang panggil penyakit hati dan busuk hati. Belajar hadis tapi pengajaran hadis tu tak masuk dalam hati, tak amal hadis, hanya belajar hadis sahih ke tak sahih, yang tu ya belajar, amal tak ada. Lepas tu dia akan cari lagi tu salah silap Syekh Nuruddin. Bukan Syekh Nuruddin saja, asatizah-asatizah kita banyak lagi yang mereka akan serang. Dia akan troll, lepas tu dia akan biarkan budak-budak Wahabi, budak-budak dia mengutuk, memaki musuh-musuh dia. Biasalah, budak-budak Wahabi ni memang tak ada adab. Kan? Sebab kata orang berkhilaf boleh, tapi jangan jadi jahat. Kalau betul-betul nak menghapuskan binaan di kubur, kenapa tak berani nak tegur makam diraja di Peralih? Kenapa tak post gambar makam diraja, lepas tu buat-buat tanya, ini mazhab Syafi'i kah? Try tanya tengok, ada berani kah? Kalau betul-betul ikhlas nak hapuskan, tak boleh tengok darjat. Kalau golongan bangsawan buat, kita senyap. Tapi kalau golongan bawahan, kita jadi hero. Tapi biasalah, Wahabi ni cakap tak sebuah bikin. Kata ke orang tak boleh buat, tapi dia buat tak apa. Okey, cakap tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.